Apa dia maqasid, objektif Quran? Tanda sini. Yang pertama Allah kata apa? Ja'atkum, Quran ni mari mau'izatun mir rabbikum. Nombor satu, kerja Al-Quran, fungsi Al-Quran yang menjadi nasihat, peringatan, pengajaran dari Tuhan kamu. Fungsi Al-Quran, nasihat daripada Allah. Sebab tu kata di para ulama, siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, dengan kita, baca Quran. Satu. Yang kedua, wa shifa'un lima fis sudur. Al-Quran juga menjadi shifa'un, yakni menjadi penawar, menjadi obat, menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu. Dua. Yang ketiga, wahuda. Yang ketiga, huda. Dan juga Al-Quran itu menjadi petunjuk, panduan, kitab panduan, petunjuk hidayah untuk keselamatan kamu. Yang keempat, wa rahmatul lil mu'minin, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan tandalah, Al-Quran ini ada 4 fungsi dia dalam ayat ini. Banyak lagi kalau kita tengok, kalau kumpul semua banyak. Tapi dalam ayat ini ada 4 objektif Al-Quran yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Tengok nota di bawah. Nota 325. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalil-dalil yang menjelaskan 3 perkara yang menjadi asas agama, 3 tonggak agama ini. Yang pertama, tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla. Tauhid al-uluhiyah, keesaan Allah, ketuhanan Allah. Tauhid ar-rububiyah, ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita pergi kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebangkitan manusia hidup semula pada hari akhirat untuk menerima balasan. 3 tonggak ini. Beriman Rasul, beriman kepada Allah, Rasul, hari akhirat. Kalau kita ada 3 ni, mantap. Kemudian maka dalam ayat suci ini diterangkan pula bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia seluruhnya sebagai nasihat pengajaran. 1. Untuk memperbaiki akhlak dan amal perbuatan mereka. Nombor 1. Dan sebagai ubat penawar bagi penyakit-penyakit batin. Nah, penyakit batin ini dipanggil seperti penyakit kufur dan syirik. Dia panggil penyakit syubhat. Dan hasad dengki dan khianat, dan lain-lain penyakit jiwa. Adakah Al-Quran ini untuk jiwa saja? Dia tak boleh ke bagi penyakit badan? Kata di para ulama, Al-Quran itu syifa kepada penyakit, 2 penyakit dalam hati. Dia panggil penyakit jahil, penyakit syubhat, penyakit syahwat. Ini 3. Jahil, syubhat dan syahwat. Mana syubhat ni? Keraguan dalam akidah. Dalam akidah kita ni begini-begini orang kata. Tak. Syahwat, penyakit dalam hati ni. Suka kepada maksiat, mungkar, benda-benda karut. Ni. Itu syahwat. Dan juga penyakit-penyakit yang membahayakan akidah seperti syubhat dalam masalah akidah. Dan jangan lupa Al-Quran juga menjadi penawar bagi segala penyakit yang zahir. Penyakit zahir pun penawar juga. Kita kata na'am, penyakit zahir juga penawar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah mana? Kisah para sahabat yang pergi satu kampung, kan? Dia pergi satu kampung, orang kampung ni tak mau terima mereka sebagai apa? Sebagai tetamu. Takdir Allah SWT, Allah Ta'ala nak perkenalkan sahabat ini, kan? Macam nak kenal sahabat ini, maka toke mereka, tuan dia, bos dia, kena gigit satu benda malam tu.
Jadi orang ni pun mari jumpa, kamu ni boleh tak ruqyah, boleh tak baca? Jadi sahabat ni radhiyallahu anhum pergi baca Fatihah, sembuh macam tak pernah digigit. Allah, akhir sekali mereka dapat satu qati'ah, satu sekawan kambing sebagai balasan. Maka hadis ini tanda para jemaah sekalian dikeluar oleh Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inilah para ulama Islam mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan hanya syifa kepada hati, kepada akidah saja, tapi syifa juga kepada badan, dengan syarat pembaca itu sahihul i'tiqad, mempunyai akidah yang sahih dan tawakal dia tinggi, barulah jadi. Sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim, Al-Quran ini senjata yang tajam, tetapi kalau tangan yang memukul itu lembek, tangan kena stroke, kita pukul tak putus. Maknanya Al-Quran itu sifat pada dua-dua. Cuma kita bimbang hari ni, orang salah guna. Salah guna apa? Salah guna, duk main ruqyah saja, dia tak pandai-pandai pun. Dah, akhir kali cekik teka orang, keluar anjing. Bukan keluar anjing, keluar nyawa kawan tu. Ini saya tengok sendiri satu kes yang berlaku. Budak ni sakit. Orang mari jumpa dengan ustaz ni baru belajar lah. Saya tak sebutlah kumpulan mana. Mari cekik budak tu, keluar. Kata keluar apa? Dia kata keluar jin. Katanya bukan keluar jin, dia keluar nyawa budak ni. Cekik di tengkuk. Kita kata jangan hati-hati. Kita belajar Al-Quran itu penawar, tapi biar betul-betul orang pandai, orang ahli, maka barulah kita boleh memberi kepercayaan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, maka kesimpulannya para ulama mengatakan punca keselamatan manusia ni dua. Yang pertama iman dan Islam, yang kedua Al-Quran. Kalau kita nak pecah jadi tiga, iman, Islam, sebab berbeza kan, iman 6, Islamnya 5, kemudian Al-Quran itu satu khas, ataupun dua aja, iman dengan Islam satu, Al-Quran itu satu lagi, keselamatan, punca kebahagiaan manusia di atas dunia.